الخبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسل المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي المتعال الثواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المصيب الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أشهد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita dalam dunia yang tadi ini zul fiha. Artinya man siapa yang sibuk dengan kedudukan terhadap dunia dan saya dibadakan dengan kehinaan di dalamnya. Kehinaan di dalamnya ini dunia. Maksud perkataan di dalamnya ini dunia. Ishtaghala bi talabi dunia. Itu dah satu kehinaan yang berlaku pada batin. Yang berlaku pada batin ishtaghala bi talabi dunia itu satu penghinaan yang Allah dah bagi kepada engkau yang mana Allah tak melakukan di antara istibak ke atas diri kau. Di mana bila kau tuntut dunia, Allah diamkan. Di mana Allah tak hindarkan kau daripada dunia, yang mana kau cenderung kepada dunia, Allah tak konakkan kau balik masuk ke landasan Allah. Menandakan itu cukup satu bala tu. Cerita yang kau dihina, hasil daripada bala yang kedua ni, dan kau dapat itu. Hasil daripada bala yang ini yang kau akan dapat. Maksudnya yang kau akan yang akan terkena di antara apa benda dalam dunia di mana kehinaan yang kau akan dapat daripada dunia. Maka di situ di antara sebab yang kau akan tengok mana man istaghala, barang yang berbimbang-bimbang. Orang yang istaghala ni, barang yang berbimbang-bimbang ni maksudnya begini. Kadang-kadang dia fikirkan kalau aku mati besok apa khabar anak aku, istaghala, bimbang-bimbang. Istaghala ni maksudnya kalau takdir kata aku besok aku dah tua besok, macam mana aku nak makan? Anak-anak aku lepas aku mati besok, macam mana keadaan dia? Ini istaghala, barang yang melekat. Satu bab istaghalah yang dibahaskan dalam Syarul Salikin pula dibahaskan tak lain. Syarul istaghalah ni maksudnya engkau disibukkan daripada pagi sampai petang dengan urusan dunia. Bahkan di antara urusan dunia tu dibagikan kepada antara urusan dunia yang kau dapat itu tadi. Ketika dalam keadaan kau sibuk dengan urusan dunia, bala yang pertama pada ketika itu dalam keadaan kau istighal daripada ibadat zahir. Ataupun yang kedua, di antara istighal yang kedua, bala yang berbau yang lebih berat di antara pada ketika itu dalam keadaan hati kau kosong, maksudnya hati kau terlepas Tuhan. Ni mana? Tasawuf ni kau tarik kau tasawuf ni bila kau berhenti dalam satu bab, ke depan dia pun dah tunggu bala, yang dah lepas pun dah terjadi bala. Ini tasawuf. Baik, kau jangan ikut tasawuf. Jangan ikut tasawuf. Tasawuf ni juga bahaya. Mereka dengan sebab manishtaghala bi talabi dunia, barang yang beristighraq ni dalam keadaan menuntut dia kepada dunia. Engkau tuntut dunia tu kau dah kena bala dah. Nak cerita yang kau hina atas dunia, hina atas dunia ni ada. Hina di antara apanya, hina yang atas dunia yang kau berlaku dengan sebab daripada dunia. Yang pertama dia turunkan maqam kau. Kedudukan maqam maksudnya dari segi i'tiqad kau dengan ketuhanan, dari segi cita rasa kau dengan Tuhan, semuanya Tuhan tarik. Yang kau beramal dah cukup main cantik dah. Maknanya dulu dalam antara bismillah tawakkaltu ala Allah, dan naik satu makam lagi wa ufawwidu amri ila Allah wa ila Allah turja'ul umur. Maknanya menentakkan kemudian mentaslimkan seluruh zahir batin dan kesairan dalam keadaan tenggelam dan hanyut di dalam lautan nur ketuhanan. Ini bahas cerita dia. Tiba-tiba dalam keadaan bila dibandingkan dia dengan istighal dengan tul pada dunia,
Urusan mukaddimah dalam perjalanan orang salikin, yakni membimbang-bimbang tentang rezeki itu bermain balik pada ketika itu. Maka ini kata Syekh bin Athaillah, sama ada dia akan bahar di belakang atau tidak. Kata Syekh bin Athaillah, yang kau dah bahar dah cukup main tinggi dah. Yang kau bahar cerita amal yang kau dah cukup main tinggi dah. Yang cerita makam kau dah cukup main tinggi dah. Tetapi bila mana dalam diistighalkan kau tentang dunia, didatangkan ujian dunia, tiba-tiba kau turun makam yang paling rendah, pergi pada makam tawakkul dalam bab rezeki milik. Maka umpama keldai yang mengusang, yang mengelilingi dengan kisaran. Dia ingatkan perjalanan dia jauh, akhirnya dia kembali ke situ balik. Akhirnya dia kembali ke situ balik. Bukti. Dia cakap ada bukti. Maksudnya bukti, mesti ada bukti. Macam kau belajar Tauhid Fathur Rahman tu, apa bukti ada? Wujud di antara wujud idafi, wujud yang bersandar, wujud yang ada sandaran. Maksudnya mesti menuntut dia bagi dalil. Apa dalil gini. Dia je lah. Kau belajar tu, nanti tu tunjuklah dalil Tuhan yang kau tunjukkan wujudnya Allah Ta'ala pada nasut tu satu bab. Ada tak pernah guru kau menceritakan dalil wujudnya Allah pada malakut Jabarut dan Lahut? Ada petanda dia? Istilah. Itu tinggal dia lebat tauhid. Nak ceritakan di antara barang yang kau letakkan istilah, hanya turun ke bawah balik. Contoh, bila takdir kata bila kau terlepas di antara batin ikatan kau, hati kau terikat terlepas daripada ikatan terhadap Allah. Apa bala yang kau dapat? Ada satu ketikanya si tua yang dah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Itu orang tua-tua lah tau. Orang tua-tua lah. Kalau yang bayar aku 38, 39 tak ada masalah. Yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya. Satu masa ketikanya yang dia ni mendapat hargaan, dia rasa dia dah banyak amal. Yang dia rasa ni dia dah banyak mengaji. Yang dia rasa ni dia dah banyak zikir. Tetapi pada ketika dalam keadaan dia mendirikan salat, pada ketika itu terlepas ikatan hati dia dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Di mana dia adalah orang yang dah mengaji banyak kitab, orang yang beramal dalam keadaan dah banyak malam, orang yang banyak dalam kataan Quran. Tetapi ada satu ketikanya, dalam satu semayang di Zuhur, semayang Zuhur tu, tempat 4 rakaat dia terlepas daripada Allah Ta'ala. Dia tak perasan pada dia, tuan-tuan. Pasal dia dah berhala tinggi ni. Padahal watak ni masih macam budak asrama, budak asrama di atas 2, di atas 1. Baca budak asrama, budak tafiz. Budak tafiz ni baca dah. Dia orang semayang, tapi hati dengan Allah, wallahu alam. Maksudnya macam budak sekolah menengah asrama biasa pun, dia orang semayang. Maknanya undang-undang asrama wajib tiap-tiap waktu pergi semayang masjid suruh, atau pergi kat suruh. Pergi semayang kat asrama dekat suruh. Maknanya dia orang semayang, tapi hati dengan suruh. Kalau orang tua yang dah mengaji hikam, bermacam-macam hikam, orang tua yang dah beramal dah berpuluh-puluh tahun, orang tua dah beribadat, dah baca beratus rakaat dalam keadaan sembahyang sunat, macam mana pada satu ketika dia dalam keadaan dia terlecot di antara hubungan tali hati dia dengan Tuhan, sembahyang dia jadi macam orang tak ada ilmu semata-mata. Ini istighal yang terjebak di talabit dunia. Allah letakkan kehinaan dalam bentuk begitu. Kau jangan kau perasan bila kau dah pakai lebay. Jangan perasan kau dah pakai jubah, kau pakai serban, dah pasang janggut. Jangan rasa dalam kata 24 jam dalam keadaan kau mengespresankan, mengasakan diri kau baik. Jangan. Inilah perkawanan penting. Ya Allah. Boleh faham? Sebab itu yang saya tuntut, yang kata saya baharkan benda yang perlu dalam keadaan kau nak tuntut. Orang yang baru masuk kuliah, siapa-siapa yang baru masuk kuliah, yang tak sempat baca 2 Fatihah kali, baca dalam hati Fatihah. Pertama hadiah pada Rasulullah, yang kedua pada Abi Madian. Yang datang lambat ni lah. Siapa yang datang lambat? Bila kau dah tengok dan ada barang yang diistiralkan dalam keadaan bentuk macam, barang tu dihadir dalam hati kau apa dah cukup bala. Dah cukup main besar-besar bala. Nak pula dunia jibatun wa talbuha kilabun. Dunia ni adalah bangkai orang yang gilakan, yang idamkan dunia ini adalah anjing, kata Rasulullah. Rasulullah mengisyaratkan benda ni. Nampak di antara bahasa tersebut, tapi di antara masa ni ain dia tu nampak macam kasar, tuan-tuan. Rasulullah mengatakan dunia jibatun wa talbuha kilabun, ataupun wa talibuha kilabun. Boleh baca atas simpahan pun boleh, baca bahasa atas ayat pun boleh. Maksudnya di antara dunia jibatun, dunia itu merupakan batu, wa talbuha penuntutnya, wa talibuha yang menuntutnya jihakal kilabun, yang ni binatang anjing. Isyarat Rasulullah ni. Bila isyarat Rasulullah ni kau bagi tahu, Rasulullah tak cerita benda di dalam buku fiqh. Rasulullah ceritakan dalam hadis tasawuf. Rasulullah tak cerita tentang masalah tasawuf ya. Contoh tasawuf dalam hadis-hadis yang pelik-pelik, tuan-tuan tak jumpa dalam hadis-hadis dia dalam kitab Riyadhus Shalihin, mungkin dalam juzuk 2, juzuk 3 tuan-tuan jumpa sikit. Asas tasawuf Riyadhus Shalihin.
Imam Syekh Abu Zakaria, Imam Nawawi. Tapi Rasulullah mengisyarat begini. Apabila dalam bab yang lepas kita ada dia. Apabila kamu menyampaikan ilmu adalah ikut berpadanan dengan orang yang ada di hadapan kamu. Di saran Rasulullah, kita nak sampaikan ilmu ni berlandaskan apa seadaan kemampuan orang yang berada di hadapan kamu. Engkau faham tak yang Rasulullah mengisyaratkan orang tak mengaji tasawuf ni apa dia? Yang orang tak faham tasawuf ni apa dia? Jangan sekali-sekali kamu sarungkan cincin gegar dan kalung rantai emas di leher babi. Rasulullah mengisyaratkan bahawa orang yang tak ambil i'tiraf dalam ilmu ini seolah-olah kinayah ni macam babi itu Rasulullah. Rasulullah tak cakap secara direct, tapi kinayah, sindiran dalam bentuk macam itu bagaimana orang yang jahil jalan kerohanian dalam menuju kepada Allah. Oh, sindiran tu tengah lagi jenis menantu bodoh ni, pak mentua. Pak mentua sindir pun tak diapik kan, mak mentua sindir pun tak diapik ni. Dia tak ambil ni jenis tu. Dia lah orang Melayu pakar buat produk yang paling canggih, apa dia buat bodoh. Betul dia. Apa produk orang Melayu yang paling banyak dihasilkan? Buat bodoh. Satu kilang kerja dia buat bodoh, buat bodoh, buat bodoh, buat bodoh, buat bodoh. Habis. Maka dibadarkan kenyataan di dalamnya dunia ini dibadarkan seperti bangkai yang kotor, tiada siapa yang menginginkan melainkan anjing. Saya tak urai, saya tak nampak sebenarnya. Ayat itu tak ada yang menguraikan melainkan adalah lelaki adalah anjing. Maka anjing ni wahin. Mana Ustaz ni, mana habis ni? Dalam Al-Quran tuan-tuan letakkan di antara Allah membahaskan sifat anjing ini berlandaskan pada nafsu. Apabila kamu berikan dia akan makan pun lidah dalam keadaan apabila dia lapar pun lidah dia akan terjelih, yalhas. Akan terjelih, dan apabila kamu beri dia akan makan pun lidah dia akan terjelih. Maksudnya lidah anjing ini menunjukkan sentiasa dia kebuluran, akan sentiasa dia mengalap, sentiasa dia kemaukan tentang makanan, kemaukan tentang kesilapan atau apa sebagainya. Mengisyaratkan ini daripada oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maksudnya apabila diberikan makan pun lidahnya terjelih, tak bagi makan pun lidah terjelih, sentiasa dalam keadaan dia kemaukan dan juga memang tamak terhadap makanan. Nisbah dibagi tahu kepada manusia hidup, dibagikan dia hakikatan bentuk nikmat pun dalam keadaan bentuk nikmat pun dalam keadaan ketika dikurangkan nikmat pun dia mengungut, dikasih lebih nikmat pun dia mengungut. Orang yang bentuk dalam keadaan nafsu macam dalam nafsu yang atas dunia ni, dapat sikit pun dalam keadaan tak puas hati, dapat banyak pun dalam keadaan tak puas hati. Ini di antara nafsu-nafsu anjing yang diterjemahkan daripada campuran keracukan yang berada dalam hubungan batin manusia. Kalau batin manusia di dalam peringkat kerohanian, dalam peringkat rohani, dalam peringkat nafsu. Dalam peringkat rohani yang ini nisbah diambil daripada catatan daripada Nur Muhammad SAW, dibagi kepada antara nisbah kepada kemalaikatan. Rohani ini adalah nisbah bagi al-keadaan jisim yang menyamai dengan para kemalaikatan. Adapun nafsu ini barang yang diambil kacukan daripada seluruh daripada di antara barang yang selain. Dalam nafsu ini diambil sifat kemanusiaan, sifat di antara kerakusan, sifat kebinatangan ada sini, sifat kesyaitanan ada sini, semua ada dekat sini. Seluruh yang dalam. Bila imbangan antara rohani dengan nafsu ni dalam keadaan tak boleh nak timbang. Bila rohani ini dalam keadaan dia gagal, bila nafsu menguasai, kadang-kadang tuan-tuan tengok perangai manusia lebih dahsyat daripada binatang lagi. Cuba tengok. Bahkan benda-benda ini bukan kata andaian yang saya buat. Allah menyatakan 3 tempat dalam Al-Quran, bal ulaika akal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternakan, bahkan lebih. Bal hum adall digunakan dengan isim tabdil, menunjukkan bahkan dia lebih sesat skala babak lebih sesat daripada binatang. Binatang pukul 6 reti balik kanan, manusia dekat maghrib tak reti naik surau. Engkau kata gunung kat Malaysia yang paling tinggi Gunung Kinabalu, tapi dah yang paling tinggi, tempat paling tinggi Gunung Kinabalu, tapi tempat yang paling tinggi sebenarnya tangga masjid. Ramai orang tak boleh naik. Ukuran nafsu lah, cerita ukuran nafsu bandingan nafsu dengan rohani. Ya? Orang kata lah, orang yang kata ilmu sesat ni, orang kata kita belajar begini. Belajar ini ajaran sesat gini. Tapi yang sesat tu adalah orang yang duduk 40 tahun dalam taman, dalam kampung, tak pernah jumpa tangga masjid. Cari masjid tak dapat, cari jumpa masjid, tak pernah naik masjid dah 30-40 tahun. Siapa sesat? Kalau dia tak sesat, orang tu dapat petunjuk hidayat daripada Allah, dia akan mudah naik tangga masjid. Maka orang yang menuntut dunia itu adalah seperti anjing. Pernah baca dengung pun boleh. Anjing. N jumpa dengan J. F. Itu tak ada tajwid, dia tulis tu. Takkan anjing pada tajwid tu baik. Astagfirullahalazim. Yang ada tajwid ni hukum F1 satu je.
Bila belajar kitab hikam ni faham tak faham, maka guru akan pakai hukum ikhfa. Lu jumpa dengan tak, wakaf dengan qaqalah, lam tak tau. Itu pakai hukum. Itu hukum guru, cikgu pakai. Seperti anjing tidak apa-apa yang diperolehi dia melainkan daripada di antara tengkingan daripada tuannya. Kejap-kejap kena tengking, kejap-kejap kena tengking, kejap-kejap kena tengking. Betul je. Kau jadi hamba. Sampaikan kalau tengok perbahasan syaratik, kalau tuan-tuan tengok dalam buat dibahas tentang Anwarul Qudusiyah, karangan syaratik di antara kitab yang ke-15 dia karang sejak dia duduk Malaysia. Syaratik karang kitab Perjalanan Ketuhanan ni, Anwarul Qudusiyah ni dibahaskan. Sampaikan syaratik bahaskan dia cakap sampai tak padu. Dia kata angka engkau di antara orang yang menampakkan sepertinya abid, orang yang kesungguhan berjalan kepada Allah Ta'ala. Pada hakikatnya adalah kerohanian kau telah pun tenggelam dalam kenafsuan kau. Antum abdi dunia, engkau merupakan hamba dunia. Abdi nisa, engkau hamba pada perempuan. Abdi zawjah, engkau hamba pada isteri. Abdi farji, engkau hamba pada faraj dan kemaluan. Syaratik bahas. Syaratik bahas adalah Anwarul Qudusiyah. Sempat dah saya belajar kitab tu separuh, sekarang dah buka balik. Siapa berminat nak pergi belajar Anwarul Qudusiyah, Syaratik punya belajar, buka ni. Dia buka karang kitab dia. Yang masa dia karang kitab tu dah berbelas dah pada zaman, pada ketika dalam itu pun saya belajar hari Selasa untuk ustaz-ustaz dia. Untuk ustaz-ustaz dia. Mula-mula tak nak minta syarah, pasal yang menterjemah pun tak kerti tasawuf. Dia terjemah ikut bahasa. Akhirnya tak dapat di antara akhirnya ambil faham sendiri. Bila ambil faham sendiri berat tu, bila dah ada pula lebay-lebay kedebus ni yang hal keadaan tak faham bahasa Arab nak masuk dalam tu pula, dah terganggu pula, dah terpaksa. Kuliah syaratik 1 jam, masuk penterjemah 1 jam, dah jadi 2 jam. Dah jadi timbul masalah. Itu ada gangguan lah. Faham? Bila dalam kuliah macam tu, bila orang awam masuk, dia ada gangguan teknikal, gangguan seksual teknikal. Dia ada gangguan. Macam anak-anak ni bebal belajar nahwu saraf. Anak-anak ni lah, dia belajar bebal nahwu saraf ni, cukup main dia belajar, cukup main bebal. Kemudian bila dapat sijil, dia pergi Mesir. Tiba kat Mesir, dia menyusahkan orang lain pula. Nak pergi belajar dengan ni, belajar nahwu, belajar saraf. Orang di sana semua dah nak belajar. Tiba-tiba kau datang nak mengajar orang pula nahwu saraf, nak mengajar kau ilmu macam ni. Kalau anak kau tak mantang nahwu saraf ni, jangan hantar pergi orang negeri lah. Banyak pembohong daripada betul. Cuma ambil tabaruk je lah, bukan Mesir tu. Mesir ni macam mana pun tak, dia kata orang belajar dia dapat tak dapat pun, orang belajar dia antara bebal tak bebal pun, dia duduk dalam negara Mesir pasal dia merupakan tempat yang diiktiraf oleh Rasulullah. Maknanya Imam Syafi'i dia belajar berpuluh-puluh tahun, tapi penutup daripada ilmu dia mana Rasulullah minta dia tutup di Mesir. Maka kaul keluar di antara 2 kaul dalam pendapat Imam Syafi'i, kaul qadim dan kaul jadid. Kaul qadim, kaul yang terdahulu sebelum dia berhijrah ke Mesir. Kaul jadid adalah kaul maknanya di antara fatwa yang dikeluarkan oleh Asy-Syafi'i ketika selepas daripada belajar di Mesir. Jadi beberapa pencanggahan tentang. Maka daripada inilah yang memandangkan di antara. Oleh kerana inilah kita memandang kepada dunia ini orang yang mempunyai akal dan zuhud. Tidak ada orang. Petanda di antara orang yang ada akal itu, yang tiada akal itu, kata Sayyidatina Aisyah dalam Mawaizul Bari'ah, penghujung daripada kitab ini, dia kata petanda orang yang tak ada akal itu ialah mereka cenderungkan kepada dunia mereka itu pada hati zahir dan batin mereka. Sahabat Sa'ad Al-Sa'id radhiyallahu anhum berkata, seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tengok perkataan ni. Kau pernah jumpa perkataan ejaan Rumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut. Ini kelebihan ulama menterjemahkan, mengalirkan bahasa kitab. Syekh Ar-Rabawi hafizahullah taala. Syekh Ar-Rabawi. Ya Rasulullah, tengok bagi atas. Duluni ala amalin za'amatuhu habbani Allah wa habbani an-nas. Faqala izhad. Baca kata uzhad pun boleh. Izhad di dunia yuhibbuka Allah wa yuzhibu ma fi ma aidin nas yuhibbuka nas. Artinya wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang apabila aku kerjakan maka aku dikasihi oleh Allah dan sekalian manusia. Sabda Nabi, zuhudlah kamu daripada dunia. Apa maksud zuhud? Berpaling. Faham betul-betul zuhud tu maksud berpaling. Kita masa nak beramal tasawuf ni, kita kena zuhud dengan Tuhan. Kafir kau. Orang zuhud daripada dunia, kau zuhud dengan Tuhan daripada Allah. Faham perkataan zuhud tu dulu. Jangan orang cakap zuhud, kau cakap zuhud. Kau mengaji kitab apa kau saat sekolah hari Senin? Al-Hakam, Al-Hukum. Al-Hukum apa kau? Orang Al-Hikam, kau Al-Hukum.
Nama kitab pun kau tak tahu. Oh, nasib baik kau beli kitab Rumi, ada tulis Al-Hikam. Kalau kau beli kitab Jawi lagi pula, Al-Hukum ke, Al-Hikam ke, Al-Hakam. Kau baca dah, Al-Hakam pun kau nak baca-baca dah. Janji kitab tu kitab Hikam. Maka nasihat Allah mengasihi kamu. Oh, zuhud dah berpaling kamu daripada dunia. Allah bila bercakap di antara berpaling, dia kerja apa? Kerja i'tiqad dan kerja hati. Dia bukan kerja wajah. Dalam ilmu tasawuf, bila cakap berpaling, dia kerja i'tiqad dan dia kerja hati. Bukan kerja wajah. Kerja wajah tak ada kena-mengena. Kerja jasad. Kau duduk atas dunia. Kau pakai ke bini kau mah daripada pergelangan tangan sampai ke ketiak. Sampai nak bengkok tangan, nak gaul kepala pun tak boleh. Terpaksa kau pegang kepala dia, hagarkan kat tembok tu. Garu ke tembok. Nah, tak suruh ada bini kau. Pakai gelang emas kaki tu, pakai sampai ke kepala. Sampai jalan tu tak boleh bengkok. Dah macam orang mesin rumput. Jalan tu buka, terkangkang. Orang mesin rumput kau tengok dia jalan macam mana? Kau pernah tengok orang mesin rumput jalan? Macam tu dia jalan. Mas ada terlalu banyak. Tapi nisbah di antara mas yang dekat itu, dia berlaku penghadapan itu pada jasad. Tapi jangan masukkan penghadapan itu pada hati dan pada i'tiqad. Pasal hati dan i'tiqad ini milik mutlak Tuhan. Engkau duduk dalam dunia berapa banyak dunia yang benar, tapi berpaling hati kau daripada mi. Maksudnya takkan kau bertambah di dunia yang kepada engkau melainkan menambahkan, tambahkan lagi di antara akrab kau dengan Tuhan. Kau tak nampak seluruh emas yang ada pada tubuh badan kau, kau tak nampak seluruh keindahan yang ada pada pakaian kau, tak kau nampak seluruh nikmat yang Tuhan bagikan kepada yang ada pada kau, melainkan kau nampak di wama bi kau nikmat yang tak ada nikmat itu di sisi kamu minallah, dia mutlak datang daripada Allah. Maknanya umpama kata seperti manusia, lagi banyak orang bagi barang dekat kau, lagi kau tambah kasih. Lagi banyak orang bagi barang dekat kau, lagi tambah ingat. Lagi banyak orang bagi barang dekat kau, lagi bertambah di antara hubungan kau, lagi akrab dengan dia. Nisbah manusia kau boleh buat, kenapa Tuhan kau tak boleh buat? Ya? Kenapa? Kenapa kau tak boleh istifah? Kenapa di antara yang Allah menaburkan 24 jam tentang jasa Tuhan, 24 jam tak pernah putus kepada manusia, tak ada seorang pun yang kenangkan jasa Tuhan. Kesian tengok orang. Ya? Habis, macam kau berpaling daripada dunia, zuhudlah daripada hadirat dunia, nescaya Allah kasihkan kau. Pasal Allah ni di antara cemburunya Tuhan daripada Tuhan. Yang dikatakan dunia ini alam ni, dia sertakan di antara umumkan bagi saya. Saya dah mengatakan, saya dah tunjukkan pada tuan-tuan, kalau nisbah saya kata hati tu, yang jasad ni kau lanyak-lanyak dah. Dalam hati ni, seluruh daripada hati ni dalam keadaan kau cintakan kepada Allah, setitik yang kau cintakan kepada dunia, maka tak ada urusan Allah dalam hati kau. Allah Maha Cemburu. Sebab tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah Ta'ala. Apa maksudnya sekutu? Sekutu lagi segi ketuhanan, penyembahan, pengabdian. Sekutu lagi segi mahabbah, kasih sayang. Sayang pun tak boleh dalam keadaan nak sekutu. Hati pun tak boleh nak sekutu pada Allah Ta'ala. Dia tak boleh nak sekutukan dengan Tuhan. Faham? Kena faham. Jangan kau buat tak faham. Kena faham. Yang Tuhan ni, pasal dia nak manjakan kau, jasad ni semanja-manjanya. Nafas kau diturunkan, nafas kau dinaikkan. Makan kau kadang-kadang tak pernah berdoa, tapi makanan tu boleh sampai dekat kau. Makanan yang kadang-kadang tak pernah kau minta, tapi dia datang tanpa dalam keadaan diuji, tanpa dalam keadaan tanpa makanan kau juga. Engkau tak pernah memikirkan dulu di antara masalah dalam keadaan masa kau fikir, masa kau dalam keadaan hujan, kau tak fikirkan siapa bakal isteri kau. Kemudian dia tak cintakan kepada kau, kau tak nampak bagaimana Allah mengantar kau seorang isteri, Allah mengantarkan dikasih kau zuriat untuk anak-anak dan sebagainya. Dia tahu kalau kau tengah semayang dalam hujan, kau akan tengok kau perempuan, maka dia berjodohkan kau. Masa ketika dalam keadaan kau dah kahwin, kau risau di antara tak ada anak dan zuriat, maka dia bagi kau anak pada ketika itu. Pada ketika anak kau ramai, tak ada kenderaan, dipermudahkan rezeki, dia bagi kau itu. Nah, berapa banyak Tuhan tonyorkan nikmat dunia ni, tuan-tuan. Nikmat untuk jasad dia berapa banyak. Semua yang Tuhan tonyorkan ini adalah supaya menarik hati manusia memandang kepada Al-Mu'ti, Tuhan yang membagi nikmat. Tapi hati manusia ni durjana. Memang cukup durjana punya manusia, tak reti bahasa punya manusia. Apa belikan motor supaya suruh belajar. Apa belikan lagi apa-apa kelengkapan semua lengkap. Apa kasih duit belajar lebih-lebih ni supaya mudahkan kau belajar. Rupa dapat duit kau tak belajar, dapat motor kau tak belajar, kau dapat nikmat kau terlupa matlamat asal. Kenapa apa engkau permudahkan kau? Allah tonyorkan nikmat kau terlupa. Apa tujuan kedatangan kau di atas dunia ni? Illa liya'budun. Tak ada tujuan lain. Allah dah pengabdian roh dan i'tiqad kau hal keadaan meletakkan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Ini matlamat kehidupan. Illa liya'budun, untuk meletakkan pengabdian, menzahirkan ubudiyah kehambaan kau kepada Allah di atas muka bumi.
Dia tak nampak. Main payah je dia tak kerti bahasa. Pakai emas pun kadang-kadang. Dah tak cukup emas, dah apa besi dia pakai. Bukan kecil-kecil macam rem basikal telinga. Telinga dah macam Dayak Sarawak, sejengkal-sejengkal panjang. Kambing panjang telinga. Umur dah 50 tahun, 60 tahun. Rambut perangkan lagi. Muka kalau cantik tak apa, macam kapal perang. Lepas tu dah tua-tua, sendat-sendatkan lagi pakaian. Jalan sini bergoyang, habis kutub utara gempa bumi, Afrika Selatan gempa bumi bila dia berjalan. Kadang-kadang dia kejar orang kereta lelaki dia lari buat terkedik-kedik, buat terkedik-kedik. Kadang-kadang depan orang bila bercakap terkedik-kedik. Apa biasa terkedik-kedik? Habis pakai juga aurat, pakai baju juga baju tapi ketat, sebengkal sini. Nikmat zahir kau nak bayar pun tak terbayar dengan Tuhan. Apatah lagi nikmat batin yang Tuhan dah pilihkan dalam keadaan Tuhan dah pilihkan. Dah tua-tua ni dia ajaknya kau semayang, dah tua-tua ni dia ajak kau berhenti maksiat, dah tua-tua ni dia gairahkan kau pada kebajikan, dah tua-tua ni dia gairahkan kau pada ilmu, dah tua-tua ni dia lambainya kau ajak berdamping di tengah-tengah malam, dah tua-tua ni dia panggilnya kau tengah-tengah malam ajak berbisik-berbisik dan bermunajat tengah-tengah malam ni dalam keadaan bila kau rasa keputusan dengan Tuhan, kau baca Quran, baca balik mesej Tuhan dalam Al-Quran. Nikmat zahir pun kau tak tersyukurkan kepada Allah Ta'ala, apatah lagi nikmat batin yang kau nak syukurkan kepada Tuhan. Ini orang yang jadi anjing yang gila kan kepada dunia. Sihat ya? Apa tak jadi hamba? Dia semayang subuh 10 minit aja untuk Tuhan, lepas tu hakanan sampai zuhur semua-semuanya untuk dunia ni. Kau ingat ambil kira ke kopiah kau ni? Kau ingat ambil kira ke serban kau ni? Tak ada dah lepas. Zahir kalau ilmu tasawuf dihukum satu je. Kau belajar lah ilmu kau tasawuf tinggi-tinggi pun, kau mengajar lah, bukan belajar. Kau mengajar lah ilmu tasawuf tinggi-tinggi pun, Habib Badiyat ke, kau apa ke, gini. Kalau takdir kata, nisbah masa kau akan takdir sampai salam, tak ada ikatan hati kau dengan Allah Ta'ala, Allah tetap pilih kau macam budak di atas 3, macam budak di atas 4 di asrama. Tak ada beza, walaupun di atas kau ilmu tinggi atau apa sebagainya. Pasal kemuncak bagi ilmu, Allah nak tengok kadar mana jinaknya hati kau bermuamalah dengan Allah ketika ibadat. Tapi dah banyak ilmu, hati liau lagi dengan Tuhan. Orang tak belajar betul hati liau dengan Tuhan. Ini dah belajar pun hati liau dengan Tuhan. Liau, lawan pada liau ni, liau. Cak liau, apa ni cak liau? Aku tak tahu kena cakap. Istilah yang orang guna yang Rasulullah isyaratkan ni memang cukup. Kalau manusia tak rasa terhina pun tak tahu lah lepas. Ketahuilah wahai saudara, sesungguhnya rezeki telah dibagikan untukmu, tidak akan dikurangkan jika kamu meninggalkan tuntutan terhadapnya, dan rezeki yang bukan bahagian kamu juga tidak akan dapati dengan tuntutan kamu kepadanya. Rezeki yang bukan hak milik kau doa macam mana pun dia takkan sampai. Tetapi rezeki yang bukan yang hak milik kau tak buat kewajipan pun tetap disampai. Kau tak semayang pun dia tetap sampai. Kau tak puasa pun tetap disampai. Faham? Ayat tu faham? Maksud nak bagi tahu kat engkau, rezeki ni tak ada kena-mengena dengan ibadat kau. Jangan rasa di antara rezeki kau mewah pasal ibadat kau banyak hari ni, ibadat kau ada banyak. Jangan kaitkan, tak ada kena-mengena. Cina tak semayang, tu lagi mewah rezeki dia. Ataupun kau menganggap ilahun ma'allah, adakah Tuhan yang lain selain daripada Allah yang cipta bangsa lain? Kalau kau mengiktikad yang Cina tu ada Tuhan Cina, yang India tu ada Tuhan Cina, cukup itu kau iktikad pun cukup boleh syirik. Maknanya ada yang Tuhan yang lain selain daripada Tuhan orang Melayu. Situ tauhid tu. Kau mana pun dia nak pusingkan tauhid tu. Pusing. Maka tinggal masa di antara pada ketika itu, maknanya rezeki tak perlu dalam keadaan kau istighfar. Ayat yang saya bacakan berkali-kali, dia orang tak termalu ke? Yazid Al-Bistami berdoa kepada Allah, Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku rezeki. Kan Allah menyatakan, kan aku dah cakap dalam Quran, Ya Allah, kurniakan aku rezeki. Adakah kau tidak membaca Al-Quran? Ya Allah, kurniakan aku rezeki. Kan aku telah berjanji. Adakah aku ini Tuhan yang memukiri janji? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku rezeki. Adakah aku telah menjanjikan akan rezeki? Adakah engkau terlepas daripada pandangan aku? Ya Allah, kurniakan aku rezeki. Oh, ya ayat itu Allah jawab dalam hadis kursi berpuluh-puluh. Tak terjawab manusia dah. Ini yang pertama, orang doa. Ini tasawuf. Bila tak ada kata orang doa minta rezeki saja. Yang pertama, i'tikad ketuhanan dia longgau.
Longgarlah pasal Tuhan dah janji dalam Quran. Tuhan tetap menepati janji. Yang kau pergi jolok-jolok, yang Allah tuntut daripada kau tak pernah tunaikan, tiba-tiba yang kau Allah janji dengan kau minta Allah tunaikan. Boy, kau lebih lagi power daripada Allah lagi. Allah tuntut kau semayang awal waktu, yang itu tak engkau buat, tapi bila anak engkau nak besa, kau minta pula Allah tunaikan janji dia, luluskan anak engkau. Allah tuntut kau anak-anak kau tutup aurat. Allah tuntut anak kau supaya taat perintah Allah. Makna yang Allah perintahkan ke kau tak buat ke anak kau, tiba-tiba apa yang anak kau hendakkan kepada anak kau minta pula Tuhan tunaikan. Siapa Tuhan ni? Siapa yang lebih besar daripada Tuhan? Istilah ayat ni, maksudnya kadang walaupun ayat ini tak pernah kau dengar paparan benda daripada di antara ayat yang sahih. Ada ayat Quran yang bentuk menceritakan secara dan maksudnya tanpa kinayah, direct terus tak ada. Tapi sindiran yang Tuhan kasih ini, dia macam berita harian tahun 70-an, 80-an, kartun untuk misai. Kartun untuk misai itu cukup dengan gambaran macam tu, sindiran dia orang boleh faham. Faham? Macam kau pergi dekat highway, kalau dulu kau pergi ke highway, ada gambar lembu, dia kata awas binatang lah, cerita awas binatang. Maksudnya ada binatang takut lembu melintas, dia suruh awas. Sekarang perkataan tak ada awas lagi dah. Gambar lembu bawa tulis berhati-hati di jalan raya. Lembu nasihatkan kau supaya hati-hati di jalan raya. Kau pergilah masuk highway, kau nak tengok, cuba gambar lembu bawah tu ditulis apa. Dulu gambar binatang bawah tu ditulis awas takut lembu melintas ke apa ke, sesat dekat highway. Dululah. Sekarang tidak, awas bawah tu ditulis berhati-hati di jalan raya. Wah, lembu pula bagi nasihat. Faham? Pasal dia ada kelebihan. Engkau kalau melintas, kereta tentu sempat tentu kereta nak brake tak brake. Tapi kalau lembu melintas, siapa-siapa pun, agung pun kena brake. Itu yang besarnya lembu. Faham tak? Ada kalanya orang berakal kena tunduk kepada orang yang tak berakal. Bila tengok orang lari motor kuat, tiba-tiba langgar kambing, lalu kau tuan kambing, jadi kau marah. Apa pasal kau gini-gini? Tak boleh. Salah kambing, bukan salah orang bawa motor. Yang tak berakal pun dihukum, yang nakal tak perlu dihukum. Faham? Faham tak kau? Yang tak berakal, dia memang tak ada hukum. Dia langgar hukum, dah memang tetap dia salah. Kamu dia tak pasal-pasal kambing kau salah. Kambing makan masuk dalam kebun kau, jangan salahkan kambing. Dia memang cari makanan. Salahnya pagar kau tu bocor. Itulah dia. Dengan kambing pun kau nak naik mahkamah. Bahlul uqdatan. Tuan-tuan terharap ni dan rezeki yang bukan bahagian kamu tidak akan dapat dapatkan. Sampai kan sekatakan harta rezeki berhimpun di antara seluruh, di antara petugas-petugas Mikail mengatakan, telah kami cari daripada masyriq hingga ke maghrib, cari sebiji nasi pun bahagian dia sudah tidak ada lagi. Kalau tak dia kata sebiji nasi pun tak ada bahagian ada lagi. Ada di antara, ini cerita contoh, di antara cerita yang nak menceritakan, nak sabitkan cerita tu, ada pula malaikat mengatakan bahawa di antara sesungguhnya dia kata, belum lagi di antara nyawa dia belum sampai di penghujung, kerana ada sebahagian lagi di antara rezeki dia yang belum dimasukkan ke dalam mulut dia. Yang sekarang ni contoh, saya nak menceritakan cerita malaikat tadi. Contoh, rezeki dia sekarang masih berada di Mesir. Maksudnya tiba-tiba pada ketika dia nazak, ketika itu mak dia pergi telefon anak dia suruh balik. Bila dah balik, anak dia bawa kurma pada ketika itu. Rupa kurma itu suapan yang terakhir yang dibagikan kepada bapa dia, penutup bagi rezeki untuk melayakkan dia di hanggan ada cabut nyawa dia, tuan-tuan. Nak ceritakan amanah bab rezeki ni, Tuhan takkan cabut nyawa manusia selagi rezeki itu kalau tak ada kata dah cukup 10 rentang cuma kurang sebiji, selagi tak cukup sebiji Allah tak izinkan dia mati. Maknanya sampaikan dulu, tunaikan bagi janji Allah. Sampai begitu Allah pegang pada janji. Itu dia. Macam mana? Allah. Nampak dah nazak, suap bubur dah 2 mangkuk habis. Kau ni nazak tak nazak? Nazak, air, minta air tak ada, kasih air masak tak ada, nak ambil air sah. Nanti air, dah tu kan cakap Kelantan tak tu, tempeng. Dia cakap Kelantan ni, tempeng. Kalau tak ada peng, senang, kata nak teh, mau teh kepala dia sekali. Siap, tak nak mati, itu cerita Pak Rezeki, tuan-tuan.
Sampai saya kata, kan sampai tahap begitu, suruh anak dia pakai baju, keadaan pakai baju ambil ijazah di universiti. Duduk anak-anak tu pakai topi 4 segi. Bapak nak kau jual ni? Duduk. Ya, guru suruh bencik nak tengok anak-anak dia lepasan daripada universiti, semua mati biar aman pada ketika itu. Berlaku dalam sejarah masyarakat saya, tuan-tuan. Faham? Ni cikgu bencik ni. Kalau tak silap, cikgu yang datang kuliah saya ni dah 2 cikgu kantoi tak dia. Ada 2 cikgu sekolah. Cikgu ada 2 dah kantoi. Faham? Belajar dengan sekolah ni satu je. Bukan nak suruh faham, suruh tahan keliling lagi. Di situ kamu akan berpaling daripada beriman kepada Tuhanmu yang menghadapkan dirimu kepada penuntut dunia, dan juga menghadapkan dirimu kepada penuntut dunia. Sesungguhnya Allah telah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayatid dunya. Ma'isyatuhum fid dunya fil hayatid dunya. Kami membagi-bagikan atas segala keperluan hidup mereka dan hal-hal mereka di dalam kehidupan dunia. Allah dah qasamkan. Qasam artinya perbahagian. Allah bagikan, Allah dah bagi, kata dah betul macam tu. Bila Allah dah bantu dengan keadaan demikian, kenapa manusia tak boleh lagi berhadap kepada Allah Ta'ala? Kenapa kamu masih berpaling daripada berkhidmat kepada Tuhan kalau kau dah tahu bahawa yang mutlak bagi rezeki itu adalah Tuhan? Tak ada kerja bodoh. Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi bahagia, Allah yang bagi celaka, Allah yang bagi penyakit, Allah yang bagi penawar, Allah, semuanya Allah yang bagi rezeki. Kenapa manusia tak nak bertumpukan kepada Allah, berhadap kepada Allah, bertawar kepada Allah, hal bergantung kepada Allah? Tapi hal kadang bila Allah kasihkan di antara dunia, bukan dia berpaut kepada Allah, dia pegang kepada di antara hukum alam tu balik, dia berpaut kepada dunia hingga terlupa bahawa dia dijadikan oleh Allah. Dunia itu juga dijadikan oleh Allah dan didatangkan kemudahan untuk dia. Dia layannya dunia ini sampai dia terlupa matlamat asal. Kenapa kedatangan dia dan juga kenapa kedatangan dunia? Bodoh. Ya ayuhal insan, hai segala manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatkan kau lalai, ghurur, terpedaya daripada Tuhan kau yang maha mulia? Allazi khalaqa fasawwaka fa'adala, yang menjadikan kau kemudian akan mengadilikan kau fa'adala. Kan saya kata dalam ilmu tarekat ni dia berbeza dengan ilmu tahqiq. Ilmu tarekat ni dia bermain dalam sudut hati. Bagaimana kadar kosong kau boleh kosongkan barang selain daripada Allah, maka kadar itu di antara. Saya dah berkatakan nur ni sentiasa tunggu. Dia umpama tingkap rumah kau, matahari di luar. Kenapa matahari dalam keadaan tak masuk? Pasal tertutup. Kenapa matahari tak masuk? Pasal hati kau tertutup. Kenapa dalam keadaan tertutup? Kadang-kadang ruang di antara untuk matahari dalam keadaan nak masuk pada ketika itu tertutup ataupun penuh, keadaan tak ada ditutupan ruang untuk cahaya masuk pada ketika itu. Bila kau buka pintu hati kau, maksudnya kosongkan hati kau daripada. Kau buka tingkap, kau tak payah lambai matahari so datang lah tuan-tuan. Kau buka tingkap yang cahaya matahari tu masuk. Kau kosongkan hati kau, berpaling daripada dunia. Otomatik urusan Allah akan terus. Ini satu bab. Orang hakikat pula gini. Yang kita ni manusia yang tak boleh terpisah dengan Tuhan ni, diibaratkan dia ada cermin. Bila dia berhadapkan kepada cermin, dia berhadapkan kepada cermin pada kecil. Dia berhadapkan kepada cermin. Bila dia tengok pada cermin, kemudian tiba-tiba dalam keadaan muka dia tak nampak pada kecil itu dalam cermin. Kenapa dia tak nampak muka dalam cermin? Padahal cermin ada depan dia. Dalam keadaan cermin ada depan dia gini. Benda dah ada depan mata. Kenapa dalam keadaan dia tak boleh nampak? Maka di sini dikatakan zuhud. Dia berpaling daripada cermin, leka tengok pada yang lain, membuatkan dia terlupa yang depan dia itu hal keadaan cermin yang sepatutnya tengok. Maka disebab makna pada tahqiq meletakkan adalah kelalaian. Adapun dalam bentuk sini dikatakan kotor. Pada orang tarekat membahagikan tentang kotor hati. Di sini dikatakan di antara berpaling, yakni lalai manusia. Beza dia. Contoh, bila mana kalam katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tu berserta dengan kamu di mana saja kamu berada. Allahu Akbar. Engkau nak merasakan kehadiran Allah dan kau sedang berhadapan dengan Allah. Kenapa dalam keadaan kau tak boleh bertawajuh kepada zat Allah Ta'ala? Kenapa kau tak terbuka pintu musyahadah dalam bernilai hak ketuhanan? Pasal pada ketika itu
itu hati kau tak berhadapkan kepada cermin hati kau, ketika itu kau berhadapkan kepada dunia, kau berpaling, kau hadap kepada dunia, kau hadap kepada anak bini kau berhadap pada kenderaan kau berhadapkan kepada hutang kau berhadapkan kepada majikan kau. Maknanya Allah sentiasa berhadap kepada hati-hati yang ingin berhadap kepada dia. Tetapi manusia dia punya penipu. Bila dia menghadap mengatakan Allahu Akbar, niat dia nak berhadap kepada Allah, tapi dah masuk dalam majlis ketuhanan, rupa hal keadaan muka dia berpaling tengok dunia, muka dia berpaling tengok barangnya selain daripada Allah. Ini pahaman adil hakikat. Ayat ma'agharraka bi rabbikal karim, apa benda yang kau boleh tak nampak lagi cermin depan kau, sebab kau berpaling tak menghadap ke depan. Bila kau tak menghadap ke depan, kau tengok Allahu Akbar, dia ingat bini. Apa kau nak ingat bini kau? Dah 70 tahun, dah berapa tahun? Tak macam buang mantu perang-perang dari soto. Bini kau lah. Apa yang kau nak ingat lagi? Bini kau bukan banyak, satu. Lain kalau bini kau 4, boleh dia ingat. Lupa bini ni. Tapi bini satu, itulah dia. Permata pun dia, tunggul pun dia. Lain kalau barang banyak, kau boleh ingat. Dia bini kau satu. Masing-masing picit dia bini tu. Takut kena panggil nama dua. Kau nak ingat apa lagi? Bini kau satu, itulah satu. Apa lagi kau nak ingat? Bangun tidur, tengok muka dia. Dulu bangun tidur, tengok muda-muda bangun. Bagus je Ustaz Fitri, sayang bangun. Dan tuan pun ni bangun pagi, tengok muka bini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dengan bedak sejuk dia, rambut mengembang, berubah rupa dia. Dengan dia punya celak tu, bila dah kena tarik mata, tepi panjang dah hitam dah tu. Dah macam Dracula makan anak. Itulah sebenarnya bini yang kau tak perasan, yang kau memperhambakan diri dekat dia berpuluh tahun. Hingga kan ada kalanya kau mentaati kehendak dia itu sampai kau boleh bertindak kepada hukum Tuhan. Seperti mana saya menyatakan bahawa bila kau berpaling hal keadaan hati kau penuh kasih kepada Allah Ta'ala, bila anak kau nak bersanding hal keadaan durhaka kepada Allah, kau nak jaga hati anak kau ni tadi, kau pijak hukum Tuhan pun selamba badak dia je dia boleh buat. Faham? Ini cerita dengan Tuhan pergi tarik. Saya dah katakan, dengan Tuhan ni, ke depan pun hak Tuhan, ke belakang pun hak Tuhan. Jangan kata dalam keadaan kau beramal kau menuju ke Tuhan. Jangan kata kau berhenti tu tak ada apa. Walaupun tak melakukan maksiat, jangan kata tak ada apa. Tapi tidak, dia ada kerja dengan Tuhan tu. Kalau beramal, tapi tak buat maksiat, lepas tu relax, beramal sebulan, 2 bulan, tu tak beramal lah. Tapi buat fardu tu buat lah, gini. Engkau ingat benda tu relax. Agak-agak kalau dikeluarkan soalan macam mana? Hari itu kau beramal dekat sebulan lebih, tapi kenapa dalam keadaan tiba sebulan ni kau tak beramal? Adakah di antara cukup cinta kau dengan Tuhan hingga Tuhan itu kau boleh bosan, boleh berhenti berhubung dengan Tuhan bila kau kehendaki? Ada jawapan? Agak-agak ada jawapan ke? Bila orang dalam keadaan berhenti ibadat, betul ke kau kasih? Takkan kasih boleh bosan dengan kekasih? Macam mana kau nak letakkan kau kasihkan kepada Allah padahal kau lebih mengingati dunia ini lebih daripada Allah? Macam mana kau boleh mengasihkan kasih kepada Allah lebih daripada anak kau? Lebihkan kau mahu anak kau sampai sanggup kau berpijak kepada hukum Tuhan kau? Macam mana kau katakan kau kesayangkan bini, kesayangkan Allah lebih daripada bini kau? Ada kalanya jadi kau jadi hamba kepada bini kau sampai sanggup dalam keadaan kau berpijak kepada hukum Allah. Kadang-kadang sampai suami jadi barwah dekat maghrib bawa bini pergi bersama lama. Ini cerita Tuhan. Dia macam ustaz lah. Ustaz ni di ke depan pun dia baik, pun dia ustaz, dia ke belakang pun dia ustaz. Ustaz kalau dia kata, oh ustaz tu bagus, ustaz tu bagus, ustaz tu bagus, ustaz tu bagus. Tapi jaga, kalau selipar hilang, telur ayam hilang, yang mencuri itu orang tak kata Rasulullah, buat nama ustaz je, curi telur ayam. Orang akan pegang kalimah ustaz. Faham? Ustaz dia sampai kan kalau tak ada kata anak lah ada kes pun, dia tak kata anak tu si bulan tu budak tu buat ada kes ni tak. Dia akan berkata, oi anak ustaz tu ada buat gini. Dahsyat masyarakat ni tuan-tuan.
Sampai dia akan kata, wah, sampai istilah yang kuat itu anak-anak yang jauh daripada pendidikan agama, baru nak belajar hidup gini. Bila dia terjebak dalam maksiat, orang akan berkata kepada dia, buat nama anak ustaz saja. Ini agama kau ke depan, bila kau dah masuk dalam agama, ke depan kau pun orang hukum agama, kau ke belakang pun orang hukum agama. Manusia punya munafik ni, masa kita salah, dia tak menyalahkan peribadi, dia nak tembak ruang agama mana yang dia boleh tembak. Ini masyarakat. Kau jaga baik-baik, jangan kata kau jadi imam kau selamat. Anak dan bini kau juga adalah memegang jawab di antara nama kau sebagai imam. Jaga baik-baik. Bila kau seorang Pak Haji, jangan katakan kau Pak Haji itu title untuk kau. Bini kau juga akan bergelar sebagai isteri Pak Haji, dan anak-anak kau juga akan bergelar sebagai anak Pak Haji. Orang masyarakat akan tembak pada ketika itu atas hukum Pak Haji. Kalau isteri Pak Haji, dia kata isteri Pak Haji itu kata kasih aku sebut, katakanlah si Ciot ni kata tak, dia kata nak si Ciot dia buat apa-apa, orang tak akan kata si Ciot ini buat kemungkaran, dia akan kata isteri buat nama bini Pak Haji je, buat nama anak Pak Haji je. Istilahnya orang pakai. Kau jaga baik. Dengan Tuhan begitu juga. Sesetiap ketuhanan ni kau nak jaga. Kau ke depan pun Allah kira, kau ke belakang pun Allah kira, dan kau berhenti pun dalam perkiraan dengan Allah. Sebab urusan dengan Allah ni 24 jam dia berkira, tuan-tuan. Sebab tu wali ni bila kau belajar tauhid dengan iktikad secara jazam dan qat'i, kau dah nampak dalil semua, dah nampak cerita tentang dah jazam kau pegang Tuhan. Bila kau ibadat ni dia asyikkan. Memang dia ada asyik. Bila ibadat tak ada tauhid ni, tuan-tuan, Ustaz, malam tadi saya tengah-tengah beramal, lepas tu saya tertidur. Engkau dulu masa kau bertulang, dulu masa kau mula-mula kenal perempuan, bila kau dating, pernah tak kau dalam? Oi! Ajak baru kau makan KFC, tiba-tiba tengah ada order tu, dia punya jantan di dalam kat Cimen. Ni kau jumpa awek kau ni, awek yang kau cintai, awek yang kau sayang ni, gini. Awek dia ajak makan, tak ada, abang nak tidur, tak ada, sekejap. Itu hak kasih ke? Kau tengok tak ombak rindu? Astagfirullah. Satu benda yang kau tak tengok, kau tengok cerita apa ni, baik? Hindustan, sebab tu kau beramal baca Hindustan ni. Tumbuk kambing banyak tapi tak luka. Sebab terawih je. Masuk satu Syawal, nafsu dah menang balik. Habis tu. Cerita Hindustan macam tu. Hidup macam tu. Bila tak dia kata dia tak dapat kau, dia akan tangkap ni anak kau, dibuat jadikan tebusan. Janji dia minta kau menyerah. Bila kau tak menyerah juga, dia tangkap ni bini kau, tujuan diukur demikian supaya kau ni menyerah. Begitulah Allah buat Ibrahim. Diminta Ibrahim menyerah, pada begitu Allah tangkap bini dia, engkau akan ditangkap pada pasir. Akhirnya Ibrahim menyerah kepada Allah. Nak tengok serah lagi keadaan pada ketika itu, keadaan dia cuba tangkap Ismail, datangkan dengan mimpi. Betul pada ketika itu dia sayang Allah, dia sembelih Ismail. Tekanan tangan Nabi Ibrahim Khalilullah ke leher Ismail itu sama dengan kekuatan 100 tenaga pemuda pada zaman dia, tuan-tuan. Kalau aku mimpi malam tadi, pagi ni sembelih 3 orang, agak-agak ada tak nak menyerah? Buat kau galik kau ni. Agak-agak lah kalau kau takdir kata, kau kata kalau hidup zaman Nabi, tiba-tiba Nabi bermimpi. Bila Nabi kata malam tadi aku bermimpi bahawa dalam kamar pagi ni ada orang tua nak memang kena sembelih, yang aku dah nampak ada 2 orang tua kena sembelih, 1 orang tua. Nak ramai yang tinggalkan Nabi baik. Ujian tu Allah bagikan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Allah tak nak berlaku duka cita kepada Nabi pada seperti mana berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Allah pisahkan Nabi dengan bapa dia pada ketika umur 6 bulan dalam rahim suci mak dia. Antara nabi-nabi, di antara wanita-wanita tahara, umur tahara ni yang dia tak ada haid dan dia beranak pun tak ada libas. Itu umur tahara. Allah Ta'ala akan istilah Nabi berbimbang tentang keselamatan bapa dia awal sebelum dia lahir, dia tak nampak bapa dia. Allah istiralkan amat takut Nabi istiral berbimbang terhadap antara keselamatan mak dia. Allah habis amatnya, Allah ambil jemput mak dia yang mulia Sayyidatina Aminah pada ketika itu, supaya dalam perjuangan dia tidak teringat perbuatan orang kafir terhadap mak dan bapa dia.
Allah wafatkan seluruh anak-anak mulia laki-laki Abu Qasim, Abdullah, dan semua anak laki-laki Nabi diwafatkan pada ketika itu supaya tidak mendatangkan istighal dan fitnah lepas daripada kewafatan Nabi. Oh, cantik Tuhan susun ni tuan-tuan. Ya. Antara orang faham tak faham. Maka kami bagi-bagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia. Hari ini bila kau dapat RM10, dia orang kedekut, dia barah RM10 dia punya. Ada orang dia dapat RM10, hari ini tuan-tuan kalau orang yang bekerja, hari ini gaji dia 40, tak semestinya dia punya. Dia pula jadi penggerak bagi menjayakan rezeki. Dia bekas seorang bapa bekerja, dia dapat duit RM40, rupa tiba-tiba anak kata yang ini untuk yuran PIBG, yang ini untuk yuran macam ni, yang ini untuk yuran macam ni. Bahkan rezeki yang bapa dia cari daripada pagi sampai petang, tapi rezeki itu dipergikan kepada tempat lain. Kau tengok cara Tuhan susun. Macam aku kata lah, kalau kau nak susun sendiri kau, cerita sendiri, Tuhan susun. Macam mesti ada cerita kan. Nak suruh kau tanam padi, nak jadikan beras, nak gebuk tanah jadi nasi, tak ada lagi. Nak suruh kau tanam kelapa, nak jadikan kelapa, nak ambil santan, nak buat nasi lemak, tak ada lagi. Nak suruh kau buka kilang besi, nak buat dapur, nak buat tong gas, nak buat ambil gas, gini-gini, tak ada lagi jawapan. Lepas tu telur ayam, nak suruh kau bela telur ayam, kemudian lepas tu dalam keadaan nak senut ayam bertelur, nak masukkan nasi lemak, tak ada lagi. Nak tunggu kau tanam lada, nak buat sambal, nak makan dengan nasi lemak, tak ada jawab. Nak tunggu kau pergi ke laut, nak tunggu pergi ke laut jatuh bola pun macam mana nak pergi ke laut, nak cari ikan bilis, gedebak-gedebuk, nak jadi santapan dia untuk nasi lemak. Nak dihimpunkan dalam pinggan nasi lemak tu ikan bilis yang datang daripada laut, lada yang datang daripada ladang mana tak tahu, keadaan dapur yang masak daripada kilang mana tak tahu, beras yang datang daripada negeri mana pun tak tahu, telur ayam daripada ayam mana pun dalam keadaan tak tahu. Cuma Allah susun pentadbiran tu juga cantik. Kau keluar saja RM2 segala-galanya berhimpun di hadapan mata kau. Dalam satu bab ni tuan-tuan, satu benda yang tuan-tuan pakai, dia membabitkan ribu manusia tuan-tuan. Kau tak pernah kaji, kau tahu pakai dapat. Sampaikan kasut, baju tuan-tuan daripada luar negeri, orang yang tukang sampaikan daripada katakan sampai dari Kuala Lumpur, nak sampaikan kat Melaka tu terpaksa pasang satu driver, bayarkan gaji, nak nyampaikan kasut kau tu. Saya buat beli mata kucing 2 kilo rezeki untuk anak-anak. Tak, rupa jalan ni jam, bapak dia kata tiba kat rumah dia tinggal kelompang ni lah. Faham orang lah. Ambil balik dalam Minhajul Abidin, apa kata Minhajul Abidin Imam Ghazali yang terakhir dalam kitab Minhajul Abidin, apa kata dia? Rezeki kalau untuk kau makan, untuk kau hidup itu dah dijamin. Rezeki yang membuatkan dalam keadaan kau leka dengan ibadat itu, hal keadaan hingga kau dalam keadaan hingga kau dalam keadaan terluput daripada ibadat itu adalah rezeki yang untuk kau simpan. Adapun rezeki hal keadaan yang lebih dahsyat pada ketika itu yang membuatkan kadang-kadang kau meninggalkan perkara yang wajib dan hati kau membuatkan lara hidup dengan Tuhan. Di antara harta yang untuk kau wariskan. Kau cari rezeki untuk kau wariskan, akhirnya hati kau akan kosong. Yang paling ngeri adalah antara rezeki yang boleh datangkan neraka, rezeki yang kau cari dan kau kumpul-kumpulkan untuk mendapat kebanggaan di kalangan masyarakat dan beriak dan bertakabur. Rezeki yang keempat ini mengheret ke neraka. Cerita ni yang masuk neraka ni bukan sebab daripada apa? Punca rezeki. Kesian tuan-tuan. Ya. Nak buat macam mana jadi hamba pada rezeki ni kadang-kadang teruk sangat. Tuan-tuan tak pernah rasa suasana orang hidup kat pondok ni. Orang kalau hidup kat pondok ni, dah hajau hidup kat pondok ni, hitunglah dapur sumbu 12. Dia tak, dia kata habis kuliah, dia antara habis kuliah pukul 12. Balik, kosek beras, gedebak-gedebuk letak. Dah letak. Kemudian apa yang sempat capai? Zaman saya tak ada jual lauk di kedai. Apa yang sempat capai? Ikan bilis goreng. Atau apa yang sempat capai? Apa yang sampai? Ikan tamban tergeliat. Pukul 12 nak tidakkan. Pasal zuhur kan tak ada kelas balik gini. Akhirnya kau dapat mengerti bahawa tujuan makan tu nak menghilangkan lapar je. Bukan nak berseronok dengan makan. Kalau kau mengaji pondok lah, kau dapat mujahadah buat macam tu, tapi balik ni dah ada lah. Bila masak lemak kami dia tanya pula, sambal belacan tak ada. Kadang-kadang sampai tak ada apa nak dibarah, hanya tong pisang pun dikebut.
Untung pisang ni tak macam manusia, cabut jantung dia hidup lagi tahu. Kalau pisang macam manusia cabut jantung, dah lama banyak pisang tergolik lebih daripada pisang itu nisbah orang syak pada rezeki. Simpan. Duit balik haji, balik umrah ada puluh ribu lagi simpan. Untuk apa pakcik masa depan? Pakcik dah 60 tahun tak ada masa depan. Masa ke bawah cik, oi. Masa ke bawah, masa pakcik ke bawah. Dia akan masa ada tuju pakcik ke bawah. Dia tak ada ke depan lagi dah. Ke depan jalan pun dah tak boleh nak berapa nak betul dah kadang-kadang. Tak berapa nak betul. Kadang-kadang jalan pun dah tak betul. Walau kadang macam askar. Jalan dulu kawat cantik. Kiri kanan. Bila dah pencen, perut dah besar. Jalan badan dah besar. Kemudian dah jadi jalan macam pinguin. Kesian tengok. Pagi-pagi tu dia lelaki bini dua-dua. Pergi dua orang pinguin. Pergi jantan pergi macam ni. Teroyang kanan. Pergi semayang subuh. Tak berlindung dah. Kesian. Ini aku nak pergi semayang subuh ni. Laki dia jalan depan ni. Bini dia jalan belakang. Oh, orang tua ni tinggalkan bini dia. Tidak, memang macam tu. Hadis orang tua jauh. Sayang bini tinggalkan. Masa berjalan tinggalkan dia belakang. Macam tu maksud dia, faham? Kalau nak takwil hadis orang tua lah. Sayang bini dia tinggalkan. Maksudnya kalau nak pergi semayang tu kita jalan dulu. Dia boleh jalan belakang. Buat apa-apa hantu pun dia kena. Itu dia. Itu orang tua. Kalau zaman sekarang sayang bini ditambah-tambah. Tambah-tambahkan. Bagus. Ramai macam tu. Abu Hasan Al-Syadzili rahimahullah ta'ala, walaupun aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memohon dengan nama Nabi-Nya dan hadis sedikit akan dikurangkan bagimu satu zarah daripada apa yang dibagikan untukmu, dan saya tidak akan dikurangkan. Ya Allah, ya Tuhanku, rezeki telah menghijabkan aku. Ya Allah, membuatkan daripada rezeki aku malas melakukan ibadat, maka kurangkan rezeki. Tak, dia tak akan berlaku, kata Abu Hasan Al-Syadzili, anak keturunan Rasulullah. Yang itu Allah lagi. Ada satu bab yang menghijabkan dalam bab di antara penyakit mazmumah ni tuan-tuan, yang boleh mewarisi penyakit mazmumah ni. Dia benda ni berkait di antara benda ni, di antara yang berkait dengan masalah luaran ni, daripada syarhul ta'am. Ini dalam Syarhus Salikin. Dalam Syarhus Salikin dia ada bahas syarhul ta'am ini adalah orang yang buruk dalam masalah makanan. Memang jatuh hijab yang paling besar. Sifat tamak pada makanan. Kalau bahaskan balik daripada kalam yang kedua Ibn Atta, kalam yang kedua kalam Ibn Atta Aidam mengatakan apa? Adakah boleh berlaku satu perkara yang mustahil? Manusia yang mengharapkan kelazatan daripada ibadat, sedangkan perut yang penuh dengan makanan, barang yang istihalah, mustahil. Orang yang kenyang boleh sembahyang masak, mustahil, kata Ibn Atta Aidam. Rupanya pelesit besar antara kita dengan Tuhan ni makan je lah. Sebab makan nafsu jadi besar. Kau nak perempuan pula. Tak cukup makan nasi, makan tongkat Ali, tongkat pengali, tongkat apa, makan. Muncul daripada tu. Mula daripada makan dan minum, dibabitkan pula nafsu yang kedua ke arah syahwat faraj. Ya, merah muka kau cakap syahwat faraj. Tapi orang jadi hamba pada faraj ni berapa lama? Segala-gala menjadikan anu, tumpukan sampai seluruh matlamat dia ke arah, semua cerita ke situ. Syahwat dia jadi syahwat pada kemaluan. Macam-macam buat ada kat tempat. Ke dapur dia tu cantik warna-warni. Ingat stiker tak? Rupa kopi jantan satu papan, kopi bengali satu papan, ubi jaga satu papan, ubi tidur satu papan. Ubi jaga satu, ubi tidur lah. Ubi tidur. Pakai sini. Cerita orang yang 60 tahun, 70 tahun ke arah kecenderungan dia ke arah situ, fikir dia. Kau tanya Cikgu Jalil, 80 tahun penjuru, tanya ustaz tu apa ayat yang boleh, apa ayat yang boleh, rasa-rasa saya boleh jadi kuatkan balik. Orang 80 tahun ni dah nak polu ni, kadang-kadang tarik nafas pun berkopu barus, tanya lagi apa ubat kuat, nak tanya soal pula. Tanya bini pakcik umur apa? 74. Allah, laki 80, bini 74. Ya, bini.
Laki cari, laki tongkat laki. Bini nak cari kacip Fatimah. Tak adalah, tukar je. Laki ambil kacip sirih. Faham? Yang perempuan ambil tongkat berubah. Maka dia bersumpah dengan wallahi wa bir rasuli wa bis siddiqin. Dia ada sumpah, dia ada ambil jualan nama-nama dalam bentuk macam tu. Dia jual apa? Gadai masih dicadangkan. Dia antara namakan termasuk daripada tawassul. Termasuk daripada tawassul. Justru kenapa kamu masih memintanya dengan lidah dan perbuatan? Kenapa dalam keadaan kau menunjukkan di antara dia Allah, Allah marzumna rizqan, Allah marzumna rizqan, Allah marzumna rizqan wa ziyadatan fi ilmihi. Babarkan rezeki tak apa. Ya Allah yang pemurahkan rezeki aku, ya Allah luaskan rezeki aku, ya Allah, ya Allah kayakan aku, ya Allah, ya Allah kurniakan aku nikmat, ya Allah kurniakan anak aku je. Oh, ini semua doa lebay, bangsat lebay. Dalam keadaan benda yang Tuhan dah jamin yang kau menjadikan satu istighfar, satu fokus hidup kau ke arah nikmat yang kau nak kumpulkan dalam kehidupan yang sementara. Allah letakkan dalam pembandingan dalam Al-Quran, tapi Allah datangkan keputusan. Kalau dia kata Allah menyatakan bal tu'sirul kata wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik bagi kamu dan lebih kekal bagi kamu, lebih kekal kata Allah. Tapi sebelum tu Allah dah katakan bal tu'siru bil hayatid dunia, bahkan bal tu'siru bil, sedangkan telah mendatangkan kesan, telah berkesan pada hati kamu, telah mengambil ruang hati kamu berkaitan tentang kehidupan di dunia. Kumpul duit banyak, kena dapat beramal. Tidak, kumpul Nabi kata apabila umat aku dikurniakan dari satu gunung daripada emas, nescaya dia takkan berhenti. Dia akan cari untuk gunung emas yang kedua. Kata jadi nak tengok kat tampil orang gunung emas tu bekerja lagi. Ada orang dah duduk dekat Teluk Mas, bekerja lagi. Padahal dah duduk Teluk Mas, apa kau nak kerja lagi? Masih kat situ. Kalau nisbah kau dah tengok di antara tamak sifat manusia dan keadaan bentuk cari, minta rezeki lagi dengan Tuhan. Ayat ini antailah bantai itu dah cukup lah. Yang Tuhan suruh kau duduk atas dunia ini beribadat. Makan Tuhan jamin, hidup Tuhan jamin, rezeki Tuhan jamin, dunia Tuhan jamin. Tetapi dalam keadaan yang Tuhan jamin tu, dalam keadaan kau tak ambil kan, kau jadi syah pula. Tiba-tiba yang Tuhan suruh ibadat kau tak buat, yang Tuhan dah jamin pula kau bongkar-bongkarkan dengan Tuhan. Ya Allah aku berikan aku rezeki, ya Allah aku berikan aku rezeki, ya Allah aku berikan aku rezeki. Kau tak malu ke Tuhan? Muka konkret. Kau tak rasa malu ke Tuhan? Malu sikit tak lebay. Nak apa lagi? Kadang-kadang dah kencing manis dan darah tinggi, minta rezeki lagi. Kau nak makan apa? Kencing dah manis, darah dah tinggi, bawa pinggang dah terjojol. Apa lagi yang kau nak minta? Kadang-kadang saya tak suka dunia, saya tahu ni semua dunia. Tapi tengok cara dah tua-tua 60 tahun tu kos rim tu lain macam. Nampak tak? Lain macam rasa nampak. Kadang-kadang macam tu. Kau pandang tilik manusia, kau tak pandang tilik Tuhan. Kalau kau pandang tilik Tuhan, kau dah tua-tua ni tak ada mood nak masuk baju ke dalam lagi dah. Dia tak ada apa lagi. Baju nak masuk ke dalam, nak pakai long sleeve lagi, dia kasut nak berkilat. Kembang tegak. Ada lagi dah kalau kau pandang Allah. Sebab tu belajar. Saya buat, apa saya nak buat, saya buat. Kalau saya kata saya buat. Belajar matikan dulu apa kata manusia. Pergi dulu dengan Tuhan. Buat macam tu. Mula-mula kau tak fokus dulu apa kata manusia. Lepas tu aku ajar orang dulu sekali-sekali pergi dengan orang kahwin, pakai istighfar dua-dua kanan. Jalan. Sebab apa tu ni? Pakai istighfar tujuan dia apa? Nak jaga daripada kaki je itu. Pakai dua-dua kanan. Jalan. Kau orang kahwin. Jalan. Kalau orang tegur kau tu memang kaki cari air orang tu. Jangan hati kau dengan Tuhan, dengan Tuhan. Kau nak ikut cakap manusia tak betul. Macam aku tipu kau tak perasan botol aku sebelah kala lain, sebelah kala lain. Yang sebelah dalam tu aku tak sempat cat gaya tu, tapi saya tak perasan. Kau tahu kuih itu juga kalau kau pakai selipar rumah orang kahwin, pakai selipar dua-dua kanan. Walau kau malu mula-mula sama color dah. Lepas tu naikkan makam sikit. Pakai selipar dua-dua kanan tapi satu biru, satu hijau.
Nanti orang akan perasan balik. Engkau kena faham matlamat pakai selipar apa dia. Takkan pakai selipar tak bawa tapak kaki pun kau nak cari kebanggaan manusia, bodoh. Tujuan apa kau pakai selipar? Aku kata selipar tu bodoh. Apa tujuan apa kau pakai selipar? Besok bila tinggi lagi makam kau pakai sebelah selipar, sebelah kasut. Engkau pandang, jangan pandang apa kata manusia. Engkau pandang apa kata Allah. Pak Termat pakai selipar nak jaga kebersihan kaki dan keselamatan kaki jalan. Begitu je. Tapi bila kau fikirkan apa kata manusia, sampaikan kau sanggup nak letakkan bawah tapak kaki, yang nak pijak, yang nak kena tik ayam, yang nak kena tik lembu, kau boleh beli beratus-ratus. Kau biar kau tunggu orang balik haji je, kau tunggu kau dah beli. Itu pun dah 5 tahun orang kampung kau tak pergi haji, kau biar kau dah macam roti canai hangit rupa tu. Siap tengok. Nama macam mana? Nisbah kalau kau letakkan syak-syak, akhirnya apa di antara yang mengatakan dia meletakkan Allah itu pada fahaman ilmiah zahir dia, tapi hakikat ketuhanan dia itu adalah mereka yang bertopikongkan, yakni bertuhankan kepada nafsu, tuan-tuan. Ini makan punya pukul sampai Allah meletakkan orang yang meletakkan Tuhan, yakni Tuhan di antara ada Tuhan yang selain lain daripada Allah di dalam hati mereka. Apa dia? Topikong dia. Apa topikong dia? Dinamakan nafsu. Man ittaba'a hawahu rabbuh, mereka yang mengikut bagi kehendak nafsu mereka, nak makan, nak minum, nak kumpul duit, nak kemegahan dan sebagainya. Hawa rabbuhu, lalu menjadikan tuntutan nafsu itu sebagai Tuhan mereka. Allah pernah menggelarkan Tuhan ini dengan gelaran nafsu ini dengan gelaran Tuhan. Itu bahaya ni. Kesian dia. Engkau mana lebih bahagia bila kau duduk hal keadaan atas sejadah ke, ataupun kau duduk di sebelah anak kau, di sebelah suami kau, di sebelah isteri kau? Keluarkan cita rasa tu dulu. Selagi kau tak nampak siapa yang berdamping dengan kau itu boleh menghijabkan keadaan hubungan kau dengan Allah, kau belum nampak lagi cantiknya di antara cantiknya cinta Tuhan. Selagi kau tak boleh nampak hal ehwal dunia ni, hijab yang paling besar, selagi itu kau belum celik lagi tentang kasih Allah. Akhirnya kau nampak dalam gerak yang kau nampak itu ada kalanya dia akan mendatangkan hijab. Kalau selagi hati kau tak berbaut dengan Tuhan, kalau hati kau berbaut dengan Tuhan, bergoyangnya pokok pisang, hati kau terus tergantung dengan Tuhan. Kalau hati yang tak berhubungan dengan Allah Ta'ala, seluruh gerak-gerak dan diam alam ini merupakan hijab yang akan menambahkan lagi tebal dan lebih tambahkan lagi kebutaan mata di dalam mendidik dan bertawajuk kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Ini bahaya mata hati. Tinggal habiskan ayat tu. Allahu Akbar. Tengok ayat tu. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Artinya tiada satu pun makhluk yang hidup atau yang bergerak datang ke bumi ini melainkan Allah juga menanggung akan rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat dia. Oleh kerana mengetahui tempat kediamannya dan tempat-tempat ia disimpan rezeki itu kat mana, maklum dalam ilmu Allah. Wa ma min dabatin nafi illa, itu istisna, nafi kan bagi dunia. Tak ada terkecuali yang atas dunia ni, yang hidup atas dunia yang melata, maksud kata tu illa Allah, melainkan di bawah dhaman, di bawah jaminan Tuhan. Bila jaminan Tuhan, dia tak perlu syak. Jaminan Tuhan tak perlu dituntut. Jaminan Tuhan tak perlu diperingatkan. Tuhan tak pernah mungkin janji, dan Tuhan tu bukan pelupa. La yanamu wa la yasu, dia tak pernah tidur dan dia tak pernah mengantuk. Faham? Kau pergi minta rezeki kau tak malu kan? Saya baca dalam kitab satu tajetan Tuan Guru Haji Idris, kitab Tauhid ni yang saya nak buka hari Sabtu. Dia baca, barang siapa yang halkan tidak ada manusia yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala itu melainkan mereka yang beramal dengan amalan akhirat tetapi berniatkan kepada dunia, paling malang. Kau semayang hajat kerana nakkan kejayaan dunia anak kau. Kau semayang hajat kerana nakkan di antara apa hajat dunia kau tercapai. Kau semayang hajat gunakan di antara alat untuk berhubung dengan Allah, bukan semata-mata nak menunjuk menzahirkan keabadian diri kau kepada Allah, tetapi di sebalik yang menunjukkan serius kau berjalan kepada Allah, ada terselit dalam hati kecil kau minta kepentingan dunia dengan Tuhan. Paling hina saya tengok dalam catatan Tok Guru tu, tuan-tuan. Itu daripada hadis Nabi kata. Engkau semayang hajat, buat semayang hajat, zahirkan di antara keabadian kau kepada Allah. Apa yang terlintas dalam hati kau itu Allah lebih maklum. Kau tak lintas pun Allah lebih maklum. Memang seorang anak tak ada seorang ibu, tak ada seorang bapa yang tak ada anak dia berjaya.
Sama aja kan. Dah buktikan kat kampung Jawa tu, kau tengok budak-budak dalam kedai tu, semua berjaya. Dalam kedai, syarikat berjaya tu baik. Kat kampung Jawa tu, depan Bingkeput. Allah Akbar. Maka itu ayat dia. Ada sekali Tuhan, ada ayat yang lain Tuhan bentak. Apa dia Syekh? Ayat yang Tuhan bentak apa dia? Nahnu narzuq abada la nas'aluka rizqan. Aku tak minta makan daripada kau, kata Tuhan. Al-Quran. Aku tak tuntut rezeki daripada kau. Aku suruh kau beramal. Adakah aku minta kau begini-begini? Aku beramal. Adakah kau minta aku minta makan daripada kau? Aku beramal. Adakah aku minta minum daripada kau? Engkau beramal. Adakah aku minta ketenangan daripada kau? La nas'aluka rizqan. Kami tak tuntut makanan daripada kau, kata Tuhan. Tidak menuntut rezeki. Allah jawab balik. Allah tegaskan balik. Walakin wallahu yarzuqa. Tengok muka kau ni, besok lagi orang belakang, orang depan duduk belakang duduk depan. Muka orang depan ni kau tengok cepat lurus. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Sesungguhnya kami tak tuntut makanan rezeki daripada kamu. Kami yang bagi makan kepada kamu. Ayat lain apa lagi Al-Hafiz? Apa dia kata dia? Sesungguhnya kami menghargai dan menjamin akan segala rezeki dan juga diatur. Bukan. Cuba kamu lihatkan kepada binatang-binatang. Adakah mereka ini membawa makanan-makanan dan bekalan-bekalan mereka? Allah suruh tengok. Di dalam Quran ni tuan-tuan, ada? Tak ada. Semua tuan-tuan, dia bila dapat satu serangga yang besar, dia bukan makan kat situ, bukan dia simpan makanan, tidak. Tapi muafakat dia boleh angkat serangga yang besar tu, bawa ke sarang, dan tiba sana kan, bawa dia harta nuikan ramai-ramai. Itu muafakat semua. Semua. Matanya keadaan rabun cukup lagi dengan cinta rasa dengan sesungut yang ada pada dia. Jarang semua ni berselisih, dia tak berlaku sesungut dia. Makna kelebihan dia sama dengan manusia. Jarang semut berjumpa tak berlaku sesungut dia. Manusia pula kalau jarang dia berselisih, jarang tak ada mengungut dalam hati. Bila dia lalu dengan lebay, mengungut. Engkau dah tak boleh pakai lebay. Engkau tengok orang lebay menyampah pula. Sajak engkau besar tahu bongkak anggota muka bumi Allah. Kau dah tak naik masjid, kau dah tak naik surau. Kau tengok muka orang surau, muka masjid, macam nak bergaduh pula. Oh Islam saya kau dusun sarit dol kau. Kadang-kadang terlampau pula nak masuk kedai kopi, dia angkat tangan. Assalamualaikum Pak Haji. Angkat salam. Kan dia dah sudah minum, dia nak angkat, nak balik, dia angkat ni. Assalamualaikum Pak Haji. Oh tak. Kalau kat tempat aku tu kadang-kadang pagi-pagi tu orang politik, aku tengah-tengah makan, Assalamualaikum, aku tak tahu. Jadi jawab aku tak tahu. Jangan jawab salam ni wajib. Aku pun apa kelah ini silat aku. Siapa kata jawab salam ni wajib? Jawab salam ni wajib dalam keadaan normal, tengah makan tak wajib jawab salam, hukum dia sunat dia lebay. Dalam jamban tak boleh jawab salam, hukum dia haram. Salam tu pun ada 5 hukum. Okey. Yang paling lagi salam pun. Kau kenal salam pun tak? Salam pun kau tak tahu. Siapa orang kenal? Orang kenal apa? Bukhara, Yayasan Bukhara ni. Salam pun. Yayasan Bukhari. Bukhara. Yayasan Bukhari. Bukhara. Dah aku pula kempen salam pun tak tahu. Tak pasal-pasal. La nas'aluka nahnu razaq, kami yang bagi makan. Allah suruh tengok pada binatang tu. Kau tengok macam mana keadaan binatang. Adakah mereka membawa makanan-makanan mereka? Tak ada. Lembu tak pernah ada kumpul tarik ramai-ramai. Ni malam kan kita lepak kat gandangan, kita lepak kat kandang, kemudian kita makan. Kita bawa spare. Tak ada. Kambing pula, tarik, kumpul. Lepas kita tarik. Jom, kat malam kita makan kat kandang. Oh, kandang ada lembu. Kita pergi depan sikit, alai.
Bila tak, dia kata tak ada, nak menunjukkan hina manusia tu tak yakin rezeki Allah seperti mana binatang lebih teruk daripada binatang. Binatang tak pernah bawa bekal makanan, manusia bawa bekal makanan. Nak pula yang jenis kedekut dia. Makan roti cadai kena mamak dah makan setengah. Itu pun dah kembang tu, banjir tadi. Suruh mamak bungkus tu. Mamak nak bungkus pun dah nak kembang tu banjir. Kau kalau dapat lelaki kedekut, kau tahu lebih sang gaduh ke bulu. Abang gaji buat balik kocak ni bang. Rupa yang abang tak boleh makan buat balik. Dan bininya makan kembang. Kembang telan. Mana abang boleh kasi kau jejak ni bang? Tak apa sedap. Tak sedap apa dah 3 jam bergendam kuat. Bergendam benda tu dah kembang. Macam mana kembangnya dia tengok kocak. Begitu dia kembang dia tengok lelaki tu lebih ceput. Cik boleh kedekut curi duit dia. Tu cik, kalau orang tadi mana dapat upah, besar sekolah tu. Tapi untuk belanja je cik, jangan melampau-lampau. Jangan curi sampai masuk simpanan tu melampau. Maksudnya duit belanja hari-hari payah nak dapat kat dia. Besok biasa belanja 20, dia tengah tidur tu tarik 20. Sebab tu kalau lelaki makcik, kalau kata dia punya ingatan dah kurang, jangan kasi kismis, besok dia kedekut balik. Biar dia lupa macam tu, abang tak ingat duit abang taruh berapa. Kan bagus dapat lelaki macam tu. Jangan kasi kismis, besok dia ingat balik duit. Tiba-tiba satu pagi ingatan dia boleh balik. So dia makan balik. Hendaklah kamu di antara wazkur subhanaka wazkur subhanaka wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebut hal dengan lidah dan hati. Wazkur sebut. Saya tak pernah cakap perkataan zikir tu sebut tuan-tuan. Saya sebut kata. Ingatlah oleh kamu dengan Allah Ta'ala itu dengan lidah dan hati, dengan nama Tuhanmu terus siang dan malam, dan tumpukan amal beribadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Kerja kau buat ibadat. Dalam buat ibadat, otak iktikad simpulkan kepada Tuhan. Kemudian jazamkan, maksudnya simpulkan pula pada hati kau yang memang ibadat ini tak ada pada yang lain, memang mutlak untuk Allah. Tujukan betul-betul untuk Allah. Cantik seolah-olah ibadat ini akan menjadi satu hadiah. Bagaimana kau nak mempersembahkan di antara hadiah yang kau nak persembahkan kepada Allah? Nak bagi tahu cantiknya hadiah itu bergantung kadar mana hati kau berpaut dan ingat kepada Allah dalam sembahyang. Itulah kadar ingatan cantiknya hadiah yang bakal kau hantarkan kepada Allah. Jadikan sembahyang ini, ibadat ini sebagai seolah-olah bagi hadiah kepada Allah. Cantik hadiah itu bergantung di mana? Bergantung mana hati kau bertaut dan menyerahkan bulat dan keikhlasan yang kau tujukan kepada Allah Ta'ala. Itu bentuk ibadat. Contoh, pasal pada subhanallah Allah lain kata masih Allah, barang yang lain daripada Allah alam ini dinisbahkan dia adalah bangkai. Ingat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Orang ini kan nak sarapan dekat mana lah? Roti canai ke? Barang yang selain daripada Allah, najis tadi kau bungkuskan dalam kertas hadiah yang kau nak hantar kepada Allah. Tiba-tiba teringat, hari ni budak sekolah tak sekolah. Ingatkan anak. Najis itu, ingatan itu tadi yang dikatakan najis tadi, kau bungkuskan masuk dalam hadiah yang bakal kau hantarkan kepada Allah. Bila kau ingat hari ni ada orang kahwin, tak ada orang kahwin, ada orang kahwin. Ada cik lah, asyik ingat orang kahwin je, aku tak kahwin. Bila kau ingat macam tu, kau bungkus benda najis tu, kau masukkan dalam hadiah. Itulah sebenarnya sembahyang yang kau hantarkan kepada Allah. Agak-agak kau merasakan bahawa dalam sembahyang yang kau buat itu bertambahkan khidmat kau, menzahirkan kemudian kau kepada Allah. Kau menambahkan lagi kau hajar kau dengan Tuhan. Ini tasawuf tuan-tuan, cukup main berat. Memang cukup main berat tasawuf. Kau tak belajar tasawuf ni kan, kau punya action lain macam. Kena belajar. Akhirnya peringkat awam-awam dia akan sembahyang. Yang dia ada tadabbur, tangkap makna cepat-cepat. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Makna jangan lepas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maksudnya
Pelangkat awal kau sembahyang pada ketika itu, kau tolak dulu bahan yang selain daripada Allah. Engkau sembahyang, maksudnya ingatan dalam sembahyang je dulu. Tapi dia hijab lagi. Di mana pada ketika itu engkau terhijab dengan makna, engkau terhijab dengan bacaan, engkau terhijab dengan tumpuan pada sembahyang. Padahal sembahyang ini dia tak perlu lagi keadaan seluruhnya dalam keadaan terpasang dengan set. Dan sembahyang akan berlaku dengan keadaan sendirinya seperti mana rukun yang tuan-tuan faham. Bahkan dia tak akan berlaku melainkan di bawah gerakan Tuhan. Dan pada ketika itu, cuma tuan-tuan nak meletakkan apa yang tuan-tuan nak keluarkan daripada hati tuan-tuan di atas ibadat ini kepada Allah. Adakah nak menzahirkan kehambaan tuan-tuan? Ataupun tuan-tuan rindu ke Allah? Atau sayang ke Allah? Atau penandakan memang suka nak berdamping dengan Allah? Atas tiket apa hati yang tuan-tuan kerahkan ini? Atas tiket apa sembahyang itu didirikan? Hati tuan-tuan berkata apa tentang Allah? Laju bersembahyang. Kalau Allah subhana rabbiyallah azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Takut kau tumpu pada bacaan sekarang, hati kau tumpu bacaan. Hati tak boleh tumpu pada hukum-hukum lagi lah. Hati memang tumpu terus pada Tuhan ini. Itu ilmu dah tak masuk cerita. Fiqh cerita barang sebelum memadu. Di mana nak dituju itu adalah cerita tauhid. Maka menjalankan kenderaan itu adalah kerja tasawuf, tuan-tuan. Faham tak? Kau tak faham tu, kau tak nampak ibadat. Mula-mula siapkan ilmu dulu. Yang itu kereta. Kemana nak dipergi, itu iktiqad tauhid. Iktiqad tauhid. Jangan lepaskan simpul ni. Macam gunung yang kita contohkan tadi tu, daki gunung tu. Macam orang daki gunung, ada tuju nak pergi ke atas ni, jangan lepaskan. Kemudian yang menjalankan dia, kau bawa jalan tafakur, bawa tauhid, jalan tafakur, bawa ibadat, jalan tafakur. Itulah yang menggerakkan kita menuju pada matlamat di mana ikatan tauhid yang kau simpulkan tadi. Faham fungsi tiga ilmu ni, tiga-tiga fungsi. Fiqh punya fungsi, tauhid punya fungsi, tasawuf punya fungsi. Semua-semua ada fungsi. Ya. Semalam kita tengok akademi Pancasila, konsep. Buat macam mana? Tengok kadang-kadang buat macam mana dia. Kadang-kadang tengok Quran, tak nampak pula Allah, nampak hukum Quran pula. Duk ingat tajwid. Padahal baca Quran nak suruh tumpukan kepada Allah. Tapi bila baca Quran kau tumpukan pada ilmu tajwid. Ini kemudian ada hijab lagi. Jadi pasal hukum Tuhan, kadang-kadang kita tengok, saya kata hukum Tuhan ni, kadang-kadang manusia dalam sihat dia tak nampak Tuhan, dalam sakit dia nampak Allah. Nampak urusan Allah ni. Kan sebab tu saya dah tegur dah. Ada orang dia tak nampak undang-undang. Bila dia bawa kereta nampak api biru berkelip-kelip, baru dia nampak undang-undang. Ada orang dia tak nampak salah dia, tapi bila dia nampak lampu biru Roblox tu, cepat dia tarik terpinggang sampai tercucuk lawan sebelah. Waktu siap lah, gabu-gabu punggung lagi, cari lesen. Apa lagi? Saja. Protek ingat tak? Tengok lampu biru tu nampak lesen. Tengok lampu biru tu nampak tali pinggang. Tengok lampu biru tu ingatkan di antara rotek dan mati tak mati. Satu je lampu biru, habis semua kau siasat. Takkan kau tengok matahari kau tak ada siasat. Allah kalau lepaskan matahari di satu hud daripada paksi dia, hangus penduduk bumi tu, tuan. Kalau Allah lepaskan ukuran dia, orang tak nampak. Kalau dia nampak dalam satu planet, ada satu planet yang agak besar, dia letak di tengah-tengah, keliling dia banyak orbit-orbit planet-planet yang lain akan tawaf dia. Ini makam di antara ahli muraqabah pada makam kedudukan alam malakut. Cahaya-cahaya kehidupan mengecik-ngecik cahaya. Allah letakkan persalinan itu dalam keadaan dengan 3 peringkat. Peringkat yang pertama, satu dinamakan Baitullah, ditawaf dia oleh basyariah kemanusiaan. Ada peringkat pada ketiga, pada peringkat bintang nur Islam nak tukar pada nur iman. Satu di antara bintang, apa marik-marik yang dia sedang ditawaf oleh bintang-bintang yang lain menjaga dia pada ketika itu. Dia naik melepasi daripada langit satu lagi tempat dinamakan dia Baitul Ma'mur, ditawaf dia oleh seluruh kerohanian para malaikat. Dia naik daripada Safatul Kursi, yang tu tak payah kata.
3 tawaf ni. Maknanya kau nak tukarkan tawaf jasad ini tadi, nak tukarkan tawaf dalam bentuk nur kecahayaan. Tengok pada makam ini adalah makam dikatakan makam nur. Nak tukarkan bagaimana nak tawaf berlaku di Baitul Ma'mur, tukarkan daripada makam basyariah, tanggal panak dan seluruh kemanusiaan, tegakkan bagi kerohanian, maka bertemulah kau hal keadaan di mana dikatakan Baitul Ma'mur, tempat tawaf seluruh kerohanian. Isyaratnya sebelum orang nak terbenam dalam satu lautan kerahsiaan yang penuh dengan lautan cahaya yang tak bertebing dan tak berpunca dan tak berakhir. Itu peringkat awal lah orang tengok dalam bab cerita terjemahan Naji ni kan. Terjemahan Naji, dia nak cerita terjemahan Naji. Dia pergi naik dengan huruf tawaf, dengan harangan, dengan kalimah hu, huruf ha. Huruf ha tu hu. Dia naik tawaf pada alam bintang, dia duduk pada hu. Dia pergi naik pada ketika itu pada alam, dikeduakan pada ketika alam malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, dia juga dalam keadaan bentuk hu. Ha pula. Hu ni pula. Dia ni pula zikir, satu zikir yang tak pakai pada lisan. Dia akan pakai pada nafas. Allah. Yang tadi tawaf di bawah dia pakai pada lisan. Nak tukar tawaf dia pakai pada nafas. Nak tukar tawaf dia pakai pada debu. Nak tukar tawaf. InsyaAllah malam besok. Itu cerita malam besok. Perlahan. Habis, maka pada ketika itu sebut akan Tuhan kau wataftil. Maka pada ketika itu tumpukanlah ilaihi tabtila, dengan sebulat-bulat tumpuan pada ketika itu. Allahu Akbar. Apa tanda di antara tumpuan dan keadaan tumpuan. Allahu Akbar. Ngigit kau lepas. Inilah lambat sudah lambat. Hari ni ada ketua kampung aku kahwin. Bini dia hari tu bini dia tengah duduk, tiba-tiba David Arumugam datang, padam tiba-tiba. Ketua kampung aku kahwin, umur 70 lebih. Jadi dia harap aku buka silap beratin. Aku nak buka silap beratin tu. Kalau nak tengok aku buka silap beratin tu. Dia kata tumpukan di antara bulan, di antara perkataan tumpu, perkataan watabatal, perkataan tumpu. Tumpu ni tuan-tuan, kerja dia bermula daripada wudu. Dia pergi kepada di antara qiyam. Dia pergi pada qiyam. Apa qiyam dia pergi kepada takbir. Sini saja tumpuan, lain tak ada. Tumpuan di sini. Bila pergi pada takbir, dia dah tukar stesen pada ketika. Dia menentukan bagi hakikat takbir itu dengan bentuk nur. Bila nur itu menepati seperti mana dikehendaki dalam akhbar, dalam tujuan alif, lam, ha, alif, ha, ba, ka, ra, automatik kau akan masuk pada satu tujuan cahaya. Daripada cahaya dia akan bertukar. Di sini berlaku fa'ilun min hakikati ila Allah. Di sini perbuatan dah tak ada lagi pada al-qiyamah manusia. Di bawah tarikan ketuhanan. Tumpuan nak minta buat sini. Masa kau berdiri kosong. Masa kau wuduk tadi dah intisal. Ija'al wudu bika intisal. Jadikan wuduk kau tu bercerai. Kau dah bercerai dengan dunia ingatan, kau dah bercerai. Jadikan takbir kau tu intisal, berhubung dengan Tuhan. Bila kau letak macam tu terus kosong. Kan jual latih. Kosong. Maka Allah. Salah budak-budak, salah. Bila kata salah, ini dua tuan-tuan. Haulah dengan quwwah itu je. Allah. Contoh, bila kau serahkan pada Tuhan kau. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba kau rasa bosan, berakaat yang masih banyak dalam bentuk bacaan tu. Yang bercerita di dalam itu adalah hati. Hati ini masih lagi merancang sesuatu dalam ibadat, masih merancang lagi sesuatu tentang perjalanan ke Tuhan. Menandakan haulah kau masih ada. Haulah ni maka biradat lintasan hati kau. Kosong kan, tak ada lintasan hati Allah. Aku buat apa Tuhan nak buat dia. Apa Tuhan nak buat dia. Tuhan nak buat dia. Takbir dalam sembahyang, labbaik Allah pada hari. Labbaik Allah, kami sambut seruan, inilah aku ya Allah, inilah aku. Allahu Akbar. Tuhan nak tanya
tarik, tukar, buka. Bila dia bukakan pada ketika itu, lagi kau tak apikkan di luar, lagi kau tak asyikkan di luar, lagi tak ada lintasan tentang di luar. Penumpuan terhadap yang batin di luar tergelar dia pada panak pada ketika itu. Bila dia bergerak pada pembukaan terjadi jamal dia, terimpul, tertutup bagi segala keinginan, berlakulah di antara mereka dalaman, di antara dia mematikan bagi haula kau pada ketika itu. Maka berlakulah semayang itu di bawah tarikan dia, berlakulah semayang itu di bawah perbuatan dia, berlakulah bacaan itu di bawah tajalli kalam dia, berlakulah pendengaran itu di bawah tajalli sam'ah. Tarikan itu begitu. Kalau aku fahamkan taklid, setakat situ je. Yang nak ceritakan urusan di antara tumpuan, situ je. Pasal di dalam bukan kerja kau menempuh lagi. Kerja kau mula-mula ambil wuduk, siapkan tekad. Lepas siapkan tekad, kau tolak dulu pergi ke bas stand. Lepas bas stand tadi kau turun naik bas. Tiba dalam bas, bukan suka-suka kau nak mengarahkan. Kau hantar aku dulu kau jangan tahu ni. Kau hantar apa dulu. Tak ada. Bila dalam hati ku, dalam masuk naik bas, serahkan kepada driver. Nak lari 1.2 ke, 1.3 ke, nak lari tercabut tayar ke, macam mana ke, ataupun dia tekan minyak kuat-kuat, empap dengan batu-batu, lepas tu dia pergi tidur belakang. Dia nak buat apa ke, pasal dia driver, dia berkuasa nak mengantau ke mana-mana. Itu maksud dia. Maknanya kerja kau apa dia? Bersiap sedia, bertolak ke bas stand, naik pada bas. Tiba dalam bas, bukan kerja kau, itu driver punya kerja. Bila berjalan pada ketika itu Mekah, pergi ke Madinah ke Baitul Maqdis, tiba Baitul Maqdis, asrah, Tuhan yang memperjalankan dia, bukan dia yang berjalan. Itu faham takik lah. Kalau peringkat sadik memang boleh nak belajar lawan Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba teringatkan bini dia kirim sadik, Siratal ladzina an'amta alaihim. Sadik terkeluar pula sadik, Siratal ladzina an'amta alaihim. Soalan pula keluar, tim kecil ke tim besar? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cak ayam ke botan? Amin. Ini peringkat orang sadik, dia belajar. Memang dia tengah layan begitu. Apa sebab dia jadi demikian? Pasal dia terlupa asal daripada ibadat. Dia mengatakan usaha dan ikhtiar dia, padahal ibadat merupakan anugerah daripada Allah. Kalau dia beribadat di atas anugerah, maka banyak pertolongan. Kalau dia ibadat, dia berjalan dengan sendiri, akan banyak halangan terbaik. Okey, betul. Itu yang bermain dalam kepala otak pun. Setakat orang yang dah ikut ni kuliah ni pula, Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati kejam tu, segala puji Tuhan semesta sekalian Allah. Dia rekomen terjemah pula, tadabbur pula, satu lagi hijab. Saya melayankan tuan-tuan dengan tadabbur. Dia kerja wajib dalam hukum ilmu tasawuf supaya nak menghadirkan hati kepada Allah. Saya suruh baca terjemahan Fatihah supaya tuan-tuan boleh menghayati dan boleh hadirkan hati kepada Allah. Bukan tuan-tuan menjadikan satu disiplin, baca kemudian terjemah tapi tak faham, dan maka terjemahan tu pula jadi satu hijab lagi yang tuan-tuan tambah lagi dengan Tuhan. Boleh faham? Tinggalkan. Dah habis. Panjang bagi lebay. Maka maksudnya hendaklah benar-benar kamu memutuskan diri kamu dengan khidmatmu. Hendaklah kamu memutuskan diri kamu dalam khidmatmu kepadanya. Kamu faham ayat? Ayat tu kau faham apa? Maksudnya kau tak payah bangkit ke Tuhan, tak payah apa, tak payah khidmat dengan Tuhan. Betul. Memutus maksudnya qat'i. Memang kalau takkan khidmat kau dan benar-benar kau dengan secara qat'i memutuskan, maksudnya secara nekat, secara memang nekat. Ini yang maksud perkataan jazam dan qat'i. Maknanya hendaklah kamu benar-benar qat'ikan diri kamu dalam berkhidmat kepada-Nya. Itu maksud memutuskan. Terjemahkan dalam bahasa Arab, qat'i. Kalau kau terjemah macam tu kan lagi pula dia suruh jauh daripada Tuhan. Dah, Allah. Jalan yang tak ada istighfar ni, yang tak ada tarekat ni, jalan istighfar 70 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca bagi atas. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca bagi depan, orang baca, kita baca wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca satu hari 70 kali. Mana buat 70 lepas sembahyang 14, sembahyang 14 kali 5, 70 juga itu. Tuan-tuan nak buat direct, tahlil 100 kan, tuan-tuan rasa boring, lepas sembahyang kan buat 20. Dan satu kali cukup meninggal 100. Kemudian lepas sembahyang apa lagi selawat buat 20. Kan 5 kali sembahyang kan dapat 100.
cerita masalah mula-mula belajar benda tu 100-170 tu mesti nak ada hari-hari. Dia merupakan barang yang letakkan sebagai mesin untuk membuka kerohanian. Kalau 3 perkara ni tuan-tuan tinggal, dia nak buka dia tu 3 tu. Yang tuan-tuan ni istighfar dia, tuan-tuan bersihkan dulu semak-semak yang ada dalam hati. Kemudian tanamkan dia dengan la ilaha illallah, pokok la ilaha illallah. Maka bantukan dia dengan selawat dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu asas dalam perjalanan pembukaan hati tuan-tuan. Tinggalkan juga amalan ini maka tenang keberkatan. اللهم صل على محمد طب بالقلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم انت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والجنعان درجه وبعثنا مقام المحمود ساعه انك لا تخلف المياه بحرمه هذا النبي الكريم وعلى وصحبه السالكين على منزل القوم اجعلنا من خيار امتي واستنا بذلك حرمته واشهد ان تقبل والدي واجعلنا من المتمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم من محمد، اللهم اغفر من محمد، اللهم سلم من محمد، اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم والدهم والسلام. اللهم اغفر امه محمد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.